konteks falsafah kemanusiaan, kita akan membincangkan serta mengupas dengan lebih lanjut punca-punca perceraian ini boleh berlaku serta jalan bagi mengatasi masalah berlakunya perceraian tersebut serta kesan-kesan terhadap perceraian tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa maklumat yang telah kami kumpulkan bagi mengupas isu perceraian yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Perceraian juga merupakan jalan atau langkah yang terakhir yang diambil oleh sesebuah pasangan dalam menamatkan ikatan yang terjalin, iaitu ikatan perkahwinan. Perceraian atau perpisahan adalah fenomena yang boleh berlaku tanpa diduga. Ianya boleh terjadi tanpa mengira berapa jangka hayat sesebuah perkahwinan terjalin. Seawal 3 tahun di awal perkahwinan adalah satu tempoh yang kritikal di mana pasangan belajar memahami dan menerima kelemahan dan kekurangan pasangan mereka. Oleh itu, setiap pasangan haruslah mempunyai sikap saling memahami agar ikatan sesebuah perkahwinan itu bertahan dengan lebih lama. Dan dalam isu perceraian di Malaysia, perceraian adalah satu fenomena global dalam institusi perkahwinan. Statistik perceraian di Malaysia diparas membimbangkan dan wajar diberi perhatian kerana isu ini berpotensi menggugat kestabilan dan pembangunan negara bangsa yang bertamadun. Terdapat 5 persoalan dalam kajian kes perceraian. Yang pertama, adakah pola dan indeks terkini mengenai isu perceraian di Malaysia berlaku penurunan atau semakin meningkat? Yang kedua, statistik mengenai tahap kerisauan polemik di Malaysia. Yang ketiga, apakah faktor utama yang boleh dikenal pasti berdasarkan perceraian kes di Malaysia? Yang keempat, apakah impak isu perceraian ini terhadap diri sendiri, pasangan, anak-anak, masyarakat dan negara? Dan yang kelima, apakah solusi terbaik bagi mengurangkan kes perceraian ini dari terus terjadi di kalangan khususnya orang Islam? Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti langkah pembetulan yang berkesan bagi mengurangkan kes perceraian. Yang kedua, menilai program yang relevan dan efektif untuk dianjurkan atau dilaksanakan bagi tujuan kesedaran di kalangan, terutamanya di kalangan golongan yang berumur 31 hingga 35 tahun. Yang ketiga, mengangkat martabat institusi keluarga Malaysia dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan kehidupan seharian. Dan yang keempat, memupuk nilai falsafah sejahtera dan insaniah dalam diri dan masyarakat. Kenapa susah sangat nak bercerai ni? Ada tak cara mudah nak berpisah? Ada. Nak tahu? Jom. Seksyen 47, suami atau isteri kena serah permohonan perceraian berserta dengan surat akuan. Jika dua-dua setuju cerai, mudahlah. Tak adalah perlu tangguh kes. Suami hanya perlu lafaz cerai di mahkamah. Tapi, jika suami atau isteri tak setuju nak cerai, macam mana ya? Jika salah satu pihak tak setuju nak pisah, maka mahkamah akan lantik jawatan kuasa pendamai atau dipanggil JKP. Apa fungsi JKP ni ya? Ini bukan jawatan kuasa pemisah tau. Fungsi JKP ini adalah untuk mendamaikan konflik antara suami dan isteri. JKP dipengerusikan seorang pegawai agama di Jabatan Agama Islam dan 2 orang lain daripada ahli keluarga yang dipertikai atau saudara karib ataupun kawan rapat. JKP ini akan serah laporan kepada mahkamah sama ada suami isteri setuju berdamai ataupun tidak. Jika suami dan isteri setuju cerai, maka suami boleh lafaz cerai. Jika suami dan isteri setuju berdamai, maka kes akan dibatalkan. Jika suami atau isteri tak setuju cerai, macam mana ya? Mahkamah akan lantik hakam untuk laksanakan proses majlis hakam. Hakam pula akan dapatkan kuasa talak daripada mahkamah. Mahkamah akan perakukan keputusan hakam. Jatuhkan talak. Hakam akan lafaz cerai jika suami enggan lafaz. Ada lagi ke? Nak buat apa lagi lepas tu? Suami atau isteri kena serah rekod cerai bersama dokumen asal sijil nikah dan perintah daftar cerai kepada Pejabat Agama Islam Negeri. Jabatan Agama Islam Negeri akan daftarkan cerai dan keluarkan sijil penceraian. Seterusnya adalah metod kajian. Dalam mendapatkan hasil dapatan, antara metod yang telah dijalankan, yang pertama adalah melalui pemerhatian. Pemerhatian ataupun tinjauan adalah berdasarkan kepada perkara yang boleh mendatangkan perceraian.
Tinjauan ini untuk mengenali sikap dan tingkah laku pihak yang telah membuat permohonan perceraian. Yang kedua, menggunakan metod temu bual di mana kami telah menjalankan kajian dengan menemu bual peguam syariah. Seterusnya, temu bual ini adalah untuk mengenal pasti faktor dan punca berlaku perceraian dalam sebuah rumah tangga. Seterusnya, metod melalui fotografi. Kajian fotografi dilakukan berdasarkan gambar-gambar yang diperolehi semasa prosiding mahkamah dijalankan kepada pihak pelantik dan defender. Fotografi ini adalah untuk mengetahui perlakuan ataupun tindak balas hak yang bercerai semasa dan selepas proses perceraian dilakukan. Metod seterusnya adalah data sekunder. Kajian dilakukan adalah berdasarkan rujukan Jabatan Perakaan Malaysia melalui statistik masyarakat Malaysia di mana data dianalisa untuk mengenal pasti peratusan yang lebih tinggi berdasarkan kaum, bangsa dan agama di dalam masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali menggunakan metod analisis, iaitu kajian analisis berdasarkan rujukan data, rujukan graf, statistik, jawadal analisa Jabatan Perakaan Malaysia. Analisis adalah pengesahan penyelidik untuk mengetahui jumlah dan peratusan perceraian berlaku daripada kalangan masyarakat Malaysia mengikut trend masa 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fatih Aiman, nombor matrik 283. Akan membentangkan data visualisasi dari laporan perkahwinan dan perceraian 2021 oleh Jabatan Perangkaan. Pada rajah yang pertama, terdapat penurunan bilangan perceraian pada 2020 banding tahun sebelumnya banyak 19%. Ini adalah kerana pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku ketika itu. Namun demikian, apa yang menggusarkan ialah nilai purata perceraian tahunan bagi 5 tahun itu adalah sebanyak 51. Angka ini adalah terlalu tinggi. Perlu untuk isu ini menjadi fokus utama semua pihak. Pada rajah kedua pula, secara kasarnya, pada tahun 2020 dapat 704 perceraian berbanding 580 perkahwinan. Atau dengan kata lain, dalam setiap 4 perkahwinan berlaku, terdapat 1 perceraian tahun. Kita ke rajah yang ketiga. Pada tahun 2020, pada 45,754 kes perceraian yang dilaporkan, 87% daripadanya ialah dalam kalangan Muslim. Ini bermaksud kadar perceraian orang Islam adalah tinggi. Dan situasi ini sebenarnya sangat menakutkan. Walaupun begitu, kadar perceraian kasar negara kita adalah rendah berbanding beberapa negara lain seperti Singapura dan Jepun. Namun demikian, polemik ini tidak boleh dipandang ringan kerana masa depan negara. Berlakunya pandemik COVID-19 pada beberapa tahun lepas dan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan telah memberi kesan kepada statistik perceraian yang berlaku di Malaysia. Tahukah anda apakah penyebab utama atau punca-punca kepada berlakunya perceraian yang telah dicatatkan di Malaysia? Lihat bilangan pasangan yang bercerai telah meningkat sebanyak 12%. Saya percaya ini adalah disebabkan faktor ekonomi dan kesediaan mental pasangan-pasangan ini. Kemungkinan sebab daripada long distance relationship antara suami dengan isteri, sebab kebanyakannya ada yang bekerja jarak yang jauh. So lagi-lagi bila time COVID ni kita tak boleh nak rentas negeri, rentas daerah. Mungkin itu salah satu faktor jugalah untuk mereka berfikir untuk bercerai sebab lama sangat tak berjumpa.
Faktor yang pertama adalah faktor pengabaian nafkah dan juga tanggungjawab yang kebiasaannya adalah disebabkan oleh si suami yang melepaskan tanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada pasangan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan ekonomi yang agak tidak stabil pada kebelakangan ini, menyebabkan faktor ekonomi inilah dan tanggungjawab yang telah diabaikan oleh pasangan menyebabkan pergaduhan dan akhirnya mengambil jalan penyelesaian perceraian sebagai akhir jalan penyelesaian hubungan perkahwinan mereka. Faktor kedua adalah penglibatan orang ketiga di mana dalam hubungan perkahwinan yang telah mereka jalani wujudnya orang ketiga dan menyebabkan pasangan ini mengambil jalan penyelesaian untuk tidak bermadu dan mengambil keputusan untuk bercerai bagi kedua-dua belah pihak. Faktor yang ketiga pula adalah disebabkan oleh menggunakan konsep hubungan perkahwinan PJJ, perhubungan jarak jauh, di mana pasangan ini tidak duduk serumah dan mempunyai jarak yang agak jauh menyebabkan komunikasi di antara mereka agak tidak baik dan juga mereka mengambil jalan penyelesaian untuk menjalani hidup mereka masing-masing kerana hubungan yang agak jauh ini tidak berkesan bagi hubungan perkahwinan mereka. Faktor yang keempat adalah disebabkan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya sekali terlibat dengan penggunaan dadah ataupun bahan-bahan yang terlarang, di mana dengan apabila pasangan ini terlibat dengan penggunaan barang-barang terlarang ini menyebabkan emosi terganggu, rumah tangga tidak stabil, ekonomi tidak begitu baik dan juga keganasan rumah tangga akan berlaku dan menyebabkan perceraian adalah menjadi jalan terakhir bagi mereka untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Faktor yang terakhir ataupun punca yang terakhir adalah disebabkan oleh perkahwinan yang dilaksanakan pada usia yang terlalu awal ataupun muda dan perhubungan ini nampaknya tidak begitu matang dan perselisihan faham sering berlaku di antara pasangan dan akhirnya pasangan ini mengambil jalan untuk bercerai kerana mereka rasa pada usia muda inilah untuk mengambil keputusan supaya mereka bercerai agar masing-masing dapat menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan yang lain. Kesan-kesan perceraian bagi pasangan adalah dari segi kesan emosi, akan adanya jiwa terganggu, marah, sedih, tidak berdaya, merasa bersalah, terpencil, rendah diri, rungsing, putus asa dan kesunyian. Kesan ini bukan hanya melanda pasangan, bahkan akan melibatkan kesan negatif kepada keluarga dan mereka yang terdekat. Dari segi tanggungan, bagi pasangan yang telah berpisah, mereka akan dibebani dengan tanggungjawab dan peranan yang bertambah, iaitu sebagai ibu bapa tunggal dan terpaksa mencari nafkah. Dari segi masalah kewangan, jika pasangan berpisah, salah satu masalah yang timbul adalah masalah kewangan. Ini kerana perbelanjaan keperluan dikurangkan kerana jumlah pendapatan juga sudah berkurangan. Semestinya kesan perceraian pastinya dirasai oleh anak-anak ini kerana ia mengganggu gugat kestabilan psikologi mereka. Apabila perkembangan psikologikal mereka tidak stabil, mereka akan mudah terdedah dengan pelbagai tendensi yang memungkinkan mereka menjerumuskan diri dengan pengaruh sosial yang tidak sihat. Seterusnya, pencapaian akademik dan tingkah laku turut menyumbang kepada permasalahan ini. Ia memberikan impak yang besar. Ini termasuklah dari segi sifat tekanan emosi yang dilaluinya akibat perceraian ibu bapa. Antara kesan psikologikal yang dihadapi oleh anak-anak ini termasuklah hilangnya keyakinan diri, kebimbangan, kemurungan, kehilangan penghargaan diri dan sebagainya. Oleh hal yang sedemikian, kesan perceraian ini akan mempengaruhi anak-anak maupun remaja dalam perkembangan, malah mendatangkan kesan yang buruk. Akhirnya, jika tidak dibendung, anak akan lebih cenderung kepada masalah di sekolah. Sebagai contoh, buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara penyelesaian dalam isu perceraian di Malaysia menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terbahagi kepada 4, iaitu yang pertamanya adalah dari segi intelek.
iaitu membekalkan pengetahuan mengenai isu-isu perceraian, mendalami punca-punca utama berlakunya perceraian serta cara-cara mengatasi dan cara menghindari berlakunya konflik di dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Selain daripada itu, menerapkan serta meningkatkan pengetahuan dalam ilmu pengurusan kekeluargaan serta mendedahkan isu-isu perceraian secara lebih terbuka, terutamanya kepada pelajar-pelajar di peringkat pengajian. Selain itu, menggalakkan kempen-kempen kesedaran terhadap isu perceraian yang tampak semakin meruncing di Malaysia pada masa kini. Yang kedua adalah rohani. Jadi pendidikan kerohanian yang lebih mantap amatlah diperlukan dalam usaha untuk membantu anak-anak bangsa kita mendekatkan diri kepada Tuhan mengikut kepercayaan masing-masing. Jadi selain daripada itu, hendaklah lebih kerap diadakan kem-kem kerohanian di peringkat-peringkat pembelajaran, bermula sejak dari sekolah hinggalah ke tahap pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, menganjurkan kempen-kempen mendekatkan diri kepada Tuhan di kawasan-kawasan yang tenang dan jauh dari sebarang gangguan. Yang ketiga adalah dari segi emosi, iaitu memupuk sikap agar berterus terang serta meluahkan sebarang masalah kepada seseorang yang dipercayai. Selain itu, sentiasa memberikan dukungan serta sokongan moral kepada sahabat atau ahli keluarga yang mempunyai masalah dalam hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga, menerapkan dalam diri agar sentiasa bersikap terbuka dalam menerima teguran atau nasihat dan menjadikannya sebagai pendorong dalam usaha untuk menjadikan diri sendiri ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu jasmani, sentiasa mengamalkan suasana harmoni dalam sesebuah institusi kekeluargaan untuk menghindarkan sebarang unsur negatif. Selain itu, menjauhkan diri dari sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang, di mana perkara ini akan mendorong seseorang itu untuk bertindak di luar kawalan. Dan selain itu, mengamalkan gaya hidup serta pemakanan yang sihat dan seimbang dalam memastikan tahap kecergasan mental dan fizikal sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Antara solusi yang terbaik yang boleh diambil bagi membendung isu perceraian di Malaysia adalah: 1. Memperkemas modul kursus pra-perkahwinan yang menerapkan unsur Islami dan falsafah sejahtera seperti menyemai sifat ihsan, harmoni dan kasih sayang sesama insan. Kedua, mendidik masyarakat untuk mendekati dan memantapkan ilmu agama sejajar prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ketiga, menubuhkan jawatan kuasa khas kebangsaan bagi menangani kes atau isu perceraian yang tinggi di Malaysia. Keempat, mentransformasi inisiatif program yang efektif seperti kursus urus tadbir kewangan, mediasi kaunseling dan Smart Start Second Honeymoon. Antara rumusan yang kita boleh buat daripada isu perceraian di Malaysia adalah, kita boleh tengok perceraian ni adalah bukanlah isu yang patut dipandang ringan oleh semua pihak. Ia memberikan kesan negatif kepada aspek rohani dan jasmani. Pembinaan negara bangsa yang bertamadun perlu mengukuhkan institusi kekeluargaan sebagai asas utama. Falsafah pendidikan kebangsaan perlu dikembangkan secara total agar dapat melahirkan generasi yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan proaktif dalam menghadapi konflik dan cabaran dalam kehidupan.